ini dan kerajaan berbelanja berbilion ringgit setahun untuk memberi subsidi kepada beras putih tempatan, dan ini tidak harus dimanipulasi. Sebab itu Yang Berhormat, Bukit Gentang dilantik oleh Yang Berhormat Perdana Menteri melangkaui kuasa Menteri Pertanian dan Menteri Kausara Hidup. Tak tahu saya Yang Berhormat, kita tidak boleh ikut macam ni bila kita jadi kerajaan kelak ya. Tok Larut. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Tok Mangkang. Kawasan Bagan Serai ini adalah merupakan kawasan di lapang padi negeri Perak. Banyak hasil-hasil padi yang ada di sana. Tapi malangnya beras tempatan tidak ada. Satu. Sedangkan kalau kita tengok, beras tempatan telah pun menjangkau hampir dekat dengan 70%. Artinya 30% saja yang kita import. Pelik bin ajaib, yang sedikit ada di pasaran, yang banyak tak ada pasaran. Ini seolah-olah macam ular lidi telan ular sawah. Itu satu. Yang keduanya, Datuk Sen, jangan panjang-panjang. Sikit. Datuk Sen sikit. Datuk Sen ni apa? Yang keduanya ialah, pada saya ialah untuk nak masalah katil, selalu jawab katil-katil. Kenapa tidak adanya satu daya usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan yang ada kuasa? Boleh pergi tengok dekat manakah padi-padi itu dijual di kilang-kilang. Macam kita boleh trace amla, duit, money trade dengan izin. Sama juga kita nak tengok mana padi ini, beras ini dijual dan dicampur sebagainya demi untuk rakyat nak makan. Terima kasih. Yang Berhormat Larut, sedikit beras. Saya nak sentuh Tan Sri Speaker, dalam sidang Dewan yang lepas, kami semua ni ramai yang cakap beras tak ada. Ingat tak? Kita kata beras tak ada, tapi kerajaan termasuklah Perdana Menteri dan juga Menteri Pertanian kata ada. Mana kata? Siapa kata tak ada? Dan perkara ini dah berlarutan berbulan-bulan, dah masuk sidang parlimen lain-lain. Dan seperti mana disebut oleh Ketua Pembangkang, kerajaan kena seriuslah buat kerja. Bila kami sebut, kami jelaskan, ambil tindakan, jangan sembang. Terima kasih Ketua Pembangkang. Terima kasih Tuan Ketua. Inilah dia masalah kita yang ada. Batu jangan marahkan rakyat. Jika rakyat mengatakan kerajaan mana ini kerajaan gagal kerana tindak tanduk kerajaan itu, jangan salahkan orang lain. Bermula Januari lalu, bila utiliti air dan elektrik telah naik, cukai 10% barangan nilai rendah LVGT, dekat-dekat dengan LGBT, iaitu barangan nilai rendah atas talian juga telah dikuatkuasakan. Dan dalam masa 3 hari lagi, iaitu bermula 1 Mac 2024, cukai jualan dan perkhidmatan SST pula naik dari 6 kepada 8%. Cukai perkhidmatan digital yang naik daripada 6 kepada 8%, dan cukai 10% barangan bernilai tinggi akan dikuatkuasakan bermula Mei 2024. Semua ini ada kesan dan sudah tentu rakyat yang menjadi mangsa. Harga ubat-ubatan juga naik 5 hingga 10%. Kalau sebelum ini kos ubat sekitar RM200 sebulan, sekarang mungkin dah cecah hampir RM300-400. Apa nak jadi ni? Kalau semua dah naik, harga rumah juga melonjak sebab harga bahan binaan naik. Ini menyebabkan semakin sukar untuk rakyat memiliki kediaman sendiri. Speaker, Kolangan. mohon sila. Terima kasih Larut. Saya cukup terasa apabila disebutkan oleh Larut tadi berkaitan dengan harga ubat-ubatan yang naik. Daripada sudut profesionalnya sebagai ahli parlimen yang terlibat dalam perkhidmatan kesihatan, kita mendapat maklumat melalui media bahawa harga ubat-ubat akan naik 5 hingga 10%. Dijangkakan pengeluar ubat-ubatan atau pembuat ubatan ini di US akan meningkatkan harga ini. Dan saya cukup terasa apabila Yang Berhormat Menteri Kesihatan baru-baru ini menyebutkan
bahawa kesan daripada pengurangan nilai ringgit itu sendiri hanya akan melibatkan perolehan ubatan yang sangat minimal negara kita. Kerana dikatakan bahawa kaedah perlindungan nilai ataupun hedging bagi mengelakkan kenaikan harga ubat yang telah dibeli awal. Ini mungkin terpakai kepada Kementerian Kesihatan ataupun hospital-hospital di bawah kerajaan. Tetapi bagaimana pula dengan harga ubat di peringkat swasta? Sudah tentu akan melibatkan kenaikan, dan kerajaan sendiri sudah memulakan inisiatif public-private partnership. Program Madani juga sudah tentu akan memberikan kesan kepada rakyat golongan B40, M40. Walaupun mereka mempunyai alternatif untuk datang ke klinik kerajaan, tetapi sebahagian dia tidak mampu untuk menunggu terlalu lama di klinik kerajaan. Mereka pergi ke swasta dan akan memberikan impak yang sangat tidak baik. Apa hati nilai kerajaan kepada naluri rakyat ataupun golongan yang kita katakan B40 dan B40? Ya. Termasuk juga dengan isu berkaitan dengan IJN ini. Apabila penjawat awam dan juga pesara yang hari ini sudah mula dikeluarkan discharge daripada mendapatkan lanjutan di IJN ini. Terima kasih. Saya tidak merasakan perlu ada di peringkat kerajaan merasakan bahawa penjawat awam ni golongan barisan hadapan dalam isu COVID. Kalau kita lihat gambaran polis terpaksa memegang payung sebagai penjawat awam, hujan lebat. Panjang sangat tu Kuala Langat. Dan saya ingat harus ini juga diberi perhatian yang cukup baik. Apa pendapat untuk pembangunan? Dan betul. Panjang sangat, masuklah sebagai salah satu ucapan saya. Inilah dia yang saya nak sebutkan tadi. Bila kita sebut masalah sini, malangnya siapa jadi mangsa? Rakyat jadi mangsa. Kenapa? Kita mahukan penyelesaian. Isu beras naik, sayur, ayam, bawang, daging, ikan, telur, bukan bak kutih. Ini dia. Larut mencelah larut. Bukan bak kutih. Okey gantang. Lalu yang kita tunggu pengumuman menteri yang empati tentang nasib rakyat, bukan pengumuman yang angkuh dan sombong yang menggunakan kuasa menghukum ketua pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan LPPM. Lalu menghukum tanpa alasan. Macam-macam cerita yang kita dengar. Encik Tanah pun dengar juga. Okey, silakan. Terima kasih Ketua Pembangkang. Saya nak tanyalah bila Ketua Pembangkang sebut pasal pelancongan ni. Kita tengok apabila diturunkan pangkat, apabila dekat televisyen di interview Menteri Pelancongan, dia kata kemerosotan prestasi dan juga tidak mencapai standard yang ditetapkan. Saya nak tanya kepada Ketua Pembangkang, apakah justifikasi, apakah indikator yang menentukan kemerosotan prestasi dan juga standard yang ditetapkan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Menteri. Belum habis lagi Ketua Pembangkang, satu. Yang keduanya sebab kehadiran pelancongan 26 juta Menteri bagi tahu membanggakan tahun lepas. Berbanding dengan 2022 hanya 10.7 juta. Ini adakah tak mencerminkan satu prestasi yang naik? Dan patutnya yang patut ditukarkan adalah Menteri Pelancongan. Sebab dalam WhatsApp group viral tentang attitude Menteri Pelancongan. Setuju ataupun tidak Ketua Pembangkang? Tu bakal rekah je. Itu tak apalah. Kita minta Yang Amat Tambun dengar ini adalah rintihan rakyat. Rekah je. Apa dia? Terima kasih Speaker, terima kasih Tuan Bakar. Dulu terpada dengar bahawa ringgit naik, barang naik kerana hang tak tahu jaga negeri. Sekarang ni apakah itu kembali kepada orang yang berkata hang tak tahu jaga negeri? Terima kasih. Tuan Bangkang. Ini tiba-tiba bila isu sebentar. Bila isu ini bangkit, belum habis lagi isu ni, kerajaan timbul pula satu isu lagi untuk kerajaan, untuk rakyat, untuk pegawai kerajaan. Timbul pula isu tentang
pencen. Ini yang jadi masalah kepada kita semua. Belum habis satu, masuk satu lagi. Satu lagi bila tiba-tiba menteri MITI bangkit pula cerita nak bagi supaya membenarkan graduan asing bekerja di sektor berteknologi tinggi negara. Apa nak jadi ni? Saya nak ingatkan kerajaan, berikan keutamaan kepada rakyat Malaysia. Jangan kita bersikap seperti kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Utamakan graduan tempatan, latih mereka, perbanyakkan pengambilan graduan bagi sektor berteknologi tinggi dengan kerjasama IPT di tempatan. Belum apa-apa, isu pencen yang dibangkitkan. Isu P-Hailing pun juga tak selesai-selesai. Apakah soal kebajikan mereka ini tidak penting di mata kerajaan? Apakah soal kebajikan mereka yang bekerja P-Hailing ini terpaksa turun ke jalanan untuk memperjuangkan kebajikan mereka? Di mana kerajaan yang selama ini berjanji? Halo Ustaz. Terima kasih. Yang Berhormat Larut. Terima kasih Tok Seri Tuan Mangkang. P-Hailing ini adalah kaedah yang lahir ketika waktu COVID, waktu Paguh menjadi Perdana Menteri. Kaedah yang cepat dan mudah untuk anak muda cari duit untuk sara anak isteri. Tapi selepas itu, syarikat P-Hailing ini turunkan kadar upah. Saya dapat aduan, ada pengguna rider P-Hailing. Pendapatan dia sehari 30 order dapat RM200 lebih. Sekarang ni 30 order dapat RM100, Tan Sri, Tuan Mangkang. Maknanya dia hilang separuh pendapatan. Itulah nak guna untuk sara anak isteri sebagainya. Ada Perdana Menteri janji, saya bagi tempoh seminggu akan jumpa pengguna untuk selesaikan isu, saya ulang apa semua. Jadi mana janji itu dan apa yang patut kerajaan buat? Janganlah sebab anak muda ni undi PN, maka kerajaan tak pandang suara anak muda yang guna rider P-Hailing. Apa pandangan Tuan Mangkang? Wow. Ini saya nak masuk, Tuan Ketua. Bila dia sebut tentang janji-janji ini, saya nak ingatkan kepada kerajaan supaya rakyat mendengar. Kredibiliti seseorang pemimpin itu diukur dengan cara bagaimana dia menunaikan segala janji-janjinya. Kredibiliti kepimpinan juga diukur dengan kemampuan sesebuah kerajaan itu mencipta pembangunan, menarik pelaburan dan memacu pertumbuhan, bukan janji semata-mata. Kalau kita lakukan semua ini dengan baik, percayalah rakyat akan sokong. Tak payah nak takut dengan pembangkang. Ini janji tak tunai. Yang Berhormat Larut. Mana lagi? So, saya pesan kepada Yang Amat Berhormat Tambun, do it right, insya-Allah negara selamat. Yang Berhormat Larut. Tuan Dan Ketua, masyarakat hanya berfungsi jika semua anggotanya mematuhi peraturan yang disetujui bersama. Malaysia sebuah negara majmuk dan kontrak sosial merupakan struktur asas untuk kita semua kekalkan keharmonian yang telah sekian lama terjalin. Tapi sekarang umat Islam dan orang Melayu yang merupakan penduduk majoriti resah gelisah bila mana diasak dengan pelbagai siri cubaan halus daripada pihak-pihak tertentu yang bersikap seperti kaduk naik junjung dan cacing naik ke mata. Tak perlu timbulkan isu-isu sensitif, perkara-perkara yang sensitif seperti ini. Berhormat Larut. Boleh? Pasir Mas. Pendang dululah. Pendang dulu. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Terima kasih Puan Sri Speaker. Apa ni tadi disebut isu pencen tadi ni disebut oleh Yang Berhormat Larut. Saya nak tanya, dapat penjelasan daripada Yang Berhormat Larut berkenaan dengan isu pencen. Kenapalah kerajaan ni gelojoh sangat dengan isu pencen ini? Sebab dasarnya dan mekanismenya belum jelas lagi. Jadi kita minta biarlah selesai dulu, janganlah jadi macam kes beras. Tak selesai apa lagi diumum oleh orang yang tak ada autoriti. Jadi saya nak minta penjelasan daripada Ketua Pembangkang supaya penjelasan isu pencen ini dan mekanisme dah siap. Apakah kerana orang Melayu kebetulan majoriti yang menjadi pencen ini? Sekian, terima kasih. Tuan Ketua masukkan
sebagai salah satu ucapan saya. Pasir Mas nak sambung? Ya, Pasir Mas. Sebab Larut dah masuk topik, dah tinggal ke topik pencing tadi. Isu soal majoriti, minoriti dan kegelisahan rakyat ini, Larut. Saya nak menarik perhatian Larut terhadap kenyataan fellow Majlis Profesor Negara Datuk Dr. Teo Kok Siong. Ia pandangan bahawa tanah ataupun Malaysia ini ada tuannya, iaitu orang Melayu. Bukan kita nak bangkitkan soal resis atau tidak, tetapi dari sudut bagaimana negara ini dibina, sepatutnya kita tidak perlu lagi untuk bangkitkan soal-soal sensitif. Ni ada orang bangkit kononnya nak melihat suatu hari nanti Perdana Menteri ini lahir daripada bukan Melayu. Kenapa dia perlu memilih masa ini untuk mengeluarkan soal sensitif seperti ini? Nampak bertujuan untuk mengeruhkan suasana. Apa pandangan Larut? Betul. Sebab itulah rakan-rakan kita yang sebelah sana kena sedar dirilah sikit. Jangan bermain dengan api. Harmoni ini tidak diternilai harganya. Jangan sesekali kotori nikmat ini dengan apa jua perkiraan politik sempit, tanpa melihat kepada kepentingan demografi masyarakat setempat yang lebih besar. Tuan dan Ketua, timbul juga fahaman pluralisme, liberalisme, sekularisme dalam amalan LGBT telah menular, meresap dan menembusi ke dalam masyarakat Malaysia. Bak jerat serupa jerami, malah ada yang berani secara terang-terangan mencabar perundangan negara kita. Kerajaan sepatutnya bertegas dalam hal yang menjadi fundamental kepada rupa wajah masyarakat Malaysia. Jangan pula tindak tanduk kerajaan dilihat tunduk kepada suara-suara yang mengguris hati umat Islam seperti apa yang dibangkitkan oleh rakan-rakan saya Pasir Mas dan beberapa orang tadi. Begitu juga dengan keputusan petition kes Nick Allen Zurina yang akan menggugat enakmen jenayah syariah di seluruh negeri-negeri dalam negara kita yang tercinta ini. Larut, Kota Baru. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Terima kasih Larut. Sekejap tadi Yang Mohamad Larut membangkitkan isu mengenai satu kes petition yang dimasukkan oleh nama yang disebutkan tadi yang mencabar peruntukan-peruntukan dalam enakmen jenayah syariah negeri Kelantan, dan pada 9/2 Mahkamah Persekutuan membuat keputusan. Adakah Yang Mohamad Larut boleh setuju dengan peristiharan mahkamah bahawa 16 seksyen dalam enakmen jenayah syariah Kelantan itu diisytiharkan null and void, batal dan tidak sah? Terdapat banyak peruntukan undang-undang di dalam undang-undang enakmen jenayah syariah di negeri lain yang berada dalam risiko dibatalkan. Malahan tadi Timbalan Menteri Agama memberi jawapan dalam Dewan ini, dia mengatakan bahawa tidak, yang batal itu Kelantan saja, yang lain ini tak batal, boleh dilaksanakan. Jadi apa pandangan Larut kalau sekiranya negeri-negeri selain Kelantan melaksanakan, menguatkuasakan peruntukan undang-undang yang telah dibatalkan di Kelantan ini, umpama judi misalnya? Mohon pandangan. Terima kasih sahabat saya Ketua Baru. Ini yang saya katakan, segala apa keputusan yang telah pun dibuat dalam kes Nick Allen ini, ianya mendedahkan enactment negeri-negeri yang lain kepada risiko pembatalan. Kami di Perikatan Nasional mahu melihat ke hadapan dan menjunjung titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor selaku pengerusi MKI, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam, untuk mencari jalan memperbaiki kelompongan serius dalam kuasa serta bidang kuasa berkaitan hak menganut dan mengamal, profess and practice majoriti rakyat Malaysia. Perikatan Nasional akan mengemukakan memorandum khas kepada MKI merangkumi cadangan pindaan perlembagaan untuk dipertimbangkan kerajaan bagi memperkasakan undang-undang syariah di negara ini. Dan apabila semua ini sudah berlaku, ia menjadi tanggungjawab kerajaan persekutuan sepenuhnya untuk dilaksanakan. Kita tengok nanti bila kita bentang, rakan-rakan kita yang sebelah sana yang beragama Islam nak tengok macam mana. Tuan dan Ketua. Yang Berhormat Ketua Perbankan. Tahun lalu, ekonomi Malaysia berkembang 3.7%. Rendah daripada jangkaan pasaran dan juga sasaran kerajaan, antara 4 hingga 5%. Manakala
sikit pasal manakala suku keempat 2023 ekonomi berkembang sebanyak 3%, lebih rendah berbanding suku sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi keseluruhan pada 2022 adalah 8.7%. Saya sedar bahawa ia berasaskan low base, tetapi hakikatnya inisiatif kerajaan terdahulunya yang dipimpin oleh Presiden saya Tan Sri Pagoh yang menyebabkan, siapa yang cakap tu? Ulangan. Kita bukan perangai seperti Ulu Langat yang nak cari gaduh semata-mata. Jadi yang kita mahukan adalah supaya kerajaan mencari inisiatif dan insentif yang boleh menjadi enjin pertumbuhan ekonomi. Apabila kita lihat secara mendalam kepada data ekonomi dan pelbagai indikator pasaran, timbul beberapa perkara yang membimbangkan kita. Contohnya, penyusutan baki akaun semasa, kelemahan dalam sektor pembuatan, pemulihan sektor pelancongan yang lembab, penurunan nilai mata wang, kejatuhan nilai ekspor serta penyusutan nilai ekspor. Jumlah pelaburan langsung asing negara pada 2023 merosot terus apabila hanya meraih 39.5 bilion berbanding 74.6 bilion ringgit ketika tahun 2022. Merudum 47.1%. Ekspor Malaysia pada 2023 merosot 10 bulan berturut-turut. Bermula Mac hingga Disember, jumlah jatuh 10% kepada 118.5 bilion ringgit berbanding tahun 2022. Menyebabkan jumlah dagangan negara juga turun 4.3% kepada 225.1 bilion ringgit. Soalnya, mengapa semua trend ekonomi ini menjurus kepada keputusan yang negatif? Sudah tentu ia berkait rapat dengan kompetensi, kecekapan dan kemampuan kerajaan untuk mentadbir negara dan mengurus ekonomi. Semua aspek ini terangkum dalam suatu spektrum penilaian yang membawa kepada hilangnya keyakinan pelabur terhadap kerajaan. Tapi kerajaan Madani pada hari ini berbangga dengan indeks inflasi 1.5% yang sebenarnya tidak mencerminkan realiti kesusahan rakyat di bawah sana. Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER melaporkan indeks sentimen pengguna dan indeks situasi perniagaan bagi suku kedua saya minta dengan Larut, bukan minta kat belakang tu. Disebabkan permintaan belakang tu, Larut, daripada pengguna juga menurun. Bagi laluankah? Imbangan dagangan Malaysia juga menguncup daripada 26.7 bilion ringgit pada Mac 2023 kepada 12.4 bilion ringgit pada November 2023. Artinya rakyat kurang berbelanja akibat harga barang yang melambung tinggi. Ini bukan berita yang perlu dibanggakan. Turun padanglah, dekati rakyat. Lihat, rakyat sedang mengeluh. Larut, ada yang menangis. Masa Perikatan Nasional perintah dulu pun harga barang tinggi juga. Rakyat masa Perikatan Nasional duduk pun harga barang tinggi juga. Tadi Larut Hulu Langat, sila duduk. Okey. Amaran pertama, kalau berdiri tanpa kebenaran, saya akan bagi henti. Terima kasih Tuan Tua. Tuan Tua ni marah tapi senyum. Ini Silakan. Yang Amat Berhormat Tambun umumkan jumlah pelaburan diluluskan approved investment tertinggi dalam sejarah. Tahniah dan syabas. Pelaburan diluluskan dengan pelaburan langsung asing, dua perkara berbeza. Yang Amat Berhormat Tambun. Kayu ukur sebenar prestasi pelaburan dan ekonomi sesebuah negara adalah aliran masuk pelaburan terus bersih, atau bukan hanya approve investment
Inilah yang berlaku dengan macam-macam pengumuman sebelum ini. Berhentilah daripada bersikap ostrich syndrome yang menyorok kepala dalam pasir dengan tidak mahu mengakui masalah serta kelemahan yang berlaku dalam kerajaan. Lebih buruk lagi jika kelemahan itu cuba ditutupi dengan menuding jari kepada pihak lain. Jangan sampai seperti pepatah Melayu, buruk muka, cermin dibelah. Tuan dan Ketua, hari ini rakyat bercakap soal kejatuhan nilai ringgit. Di mana ringgit mencecah paras terendah ringgit 4.8. 4. Nah, itu dia. Sekali lagi. Berbanding dolar Amerika Syarikat dan hampir menyamai paras terburuk ketika berlakunya krisis ekonomi 1997-1998. Secara kebetulan, Menteri Kewangan ketika ringgit terburuk pada 1998 dan semasa ringgit menyunam RM4.80 sekarang adalah orang yang sama. Orang yang sama. Kejatuhan nama. Tuan Ketua, boleh saya sebut nama? Jangan ya. Tuan Ketua tak bagi. Saya dengar Tuan Ketua. Kejatuhan nilai ringgit ini sesuatu yang serius kerana yang menjadi mangsa adalah ekonomi negara dan sudah tentu rakyat jadi mangsanya. Harga barangan import khususnya yang berkaitan makanan melambung tinggi. Apa kerjaan buat? Menteri Komunikasi kata kabinet tak bincang isu ringgit jatuh RM4.80. Apakah isu ini tidak penting kepada kerajaan? Mana tanggungjawab kerajaan dalam isu serius ini? Apa nak jadi dengan kerajaan ini? Dulu bila ringgit jatuh, walaupun tidak seteruk sekarang ini, berdegar-degar suara Yang Amat Berhormat Tambun. Saya ulang kenyataan Yang Amat Berhormat Tambun pada 11 September 2022 semasa berceramah di Taman Melawati. Apa Yang Amat Berhormat Tambun kata? Saya ulang di sini. Harga import naik sebab apa? Sebab ringgit jatuh. Sebab apa ringgit jatuh? Sebab hang tak reti jaga negeri ini. Kemudian pada 4 Oktober 2022, dalam Dewan Yang Mulia ini, Tambun dalam nada keras menyerang Menteri Kewangan ketika itu. Saya ulang. Kenaikan harga makanan itu dikaitkan dengan kejatuhan nilai ringgit. Walaupun Menteri Kewangan sebut tidak membimbangkan. Inilah Menteri Kewangan satu-satunya di dunia yang tidak bimbang nilai ringgit jatuh. Saya hairan. Semasa kempen pilihan raya umum ke-15 pada 15 November 2022, apa kata Yang Berhormat Tambun? Saya ulangi lagi. Saya minta maaf, saya kena minta maaf dengan Presiden saya dulu sebab dia sebut ni, bukan dia sebut. Ketika itu Ketua Panggang sebut Muhyiddin ringgit jatuh, Ismail Sabri ringgit jatuh, Muhyiddin harga barang naik, Ismail Sabri harga barang naik, sebab tu kena tukar bagi ke Anwar kerana Anwar harga barang akan turun. Lepas tu tak apa, dia sebut lagi pada 16 November 2022. Bagi saya jadi Perdana Menteri supaya harga barang turun dan ringgit naik. Tiba-tiba sembang kari hari ini. Dia kata apa? Jangan jadikan isu kelemahan ringgit sebagai senjata politik. Apa nak jadi? Bila kena batang hidung, dia tai chi habis. I would like to remind the Prime Minister, you are the Prime Minister
and the Minister of Finance, take the bull by the horns and be responsible. Dengan izin, tuan-tuan. Mengapa tidak ditubuhkan jawatan kuasa khas untuk diumumkan pelan kontingensi dengan segera? Cari jalan keluar, selamatkan negara. Sebab itu, kalau pada 4 Oktober 2022, ketika bergelar Ketua Pembangkang, Yang Amat Berhormat Tambun boleh marah Menteri Kewangan disebabkan ringgit jatuh, sekarang ini Yang Amat Berhormat Tambun Perdana Menteri yang memegang tampuk kuasa sebagai Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Tambun patut marah juga Menteri Kewangan yang ada sekarang ini. Kena pecat Menteri Kewangan yang ada hari ini. Kerana prestasi Menteri Kewangan ini lebih teruk daripada Menteri Kewangan sebelum ini. Saya hanya minta supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pecat Menteri Kewangan yang ada hari ini. Tuan dan Pertua, bagi sebuah negara demokrasi, kebebasan akhbar merupakan salah satu kayu pengukur utama. Banyak sudah kita saksikan. Sejarah dunia menjadi bukti bila mana tiadanya kebebasan akhbar. Dalam sebuah negara itu, rakyat yang menjadi bangsa. Sebab itu tiada apa yang perlu kerajaan takut dengan kebebasan akhbar ini. Apabila media boleh secara bebas melaporkan tentang kesusahan rakyat, bantuan boleh disalurkan bila kerajaan dengar. Apabila media boleh secara bebas menegur kelemahan kerajaan, matlamatnya adalah untuk kebaikan. Jangan takut. Larut. Lebih-lebih lagi di bawah artikel 10 Perlembagaan Persekutuan, hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat adalah terjamin. Larut, ringkas. Okey, ringkas. Terima kasih. Larut, terima kasih. Ketua, kejatuhan nilai ringgit dulu kerana orang yang sama sekarang menjadi Menteri Kewangan. Setuju tak Larut bahawa untuk nak menaikkan semula nilai ringgit ini, orang yang pegang jawatan tersebut kena turun dulu? Setuju atau tidak? Kita setuju. Jadi saya nak minta kalau boleh kerajaan Madani ini menjadikan reformasi dalam soal kebebasan bersuara. Buktikanlah melalui tindakan. Yang Berhormat, jangan bila rakyat kritik dibalas dengan ugutan kereta peronda polis di depan rumah. Jangan bila pandangan rakyat itu tidak selari dengan kehendak politik, pelbagai tekanan dikenakan. Hingga kan Muar, silakan. terima kasih Yang Berhormat Larut. Kerajaan pada hari ini, apabila mereka berada di kerusi pembangkang, memperjuangkan hak kebebasan bersuara, kebebasan media. Tetapi hari ini terbukti jumlah censorship sekatan meningkat, bukan sekali ganda, 2 kali ganda, 3 kali ganda, meningkat 40 kali ganda. Sampai apabila Yang Berhormat Putrajaya keluarkan video berasaskan fakta kritik berkenaan mata wang ringgit yang paling lemah lebih 26 tahun. Tetapi bila dah cecah 2 juta views, dilenyapkan kerana laporan MC bawah kerajaan Bandari. Adakah ini taktik baru kerajaan? Apabila mereka tidak boleh jawab isu mata wang lemah, kenaikan kos hari hidup, rasuah berleluasa, mereka tutup mulut rakyat, tutup mata rakyat, ugut mereka. Kita perlu lawan berhabis-habisan. Anak muda, Muar, saya bersetuju. Walaupun masih lagi duduk dalam kumpulan bebas, tapi saya setuju. Larut, saya nak sentuh tadi berkaitan apa yang Muar sebut berkaitan dengan ringgit. Kita lihat suatu hari yang lepas apabila satu portal berita membuat satu tajuk yang menunjukkan bahawa ringgit jatuh ke parah terendah, nampaknya tajuk tersebut pun diminta ditukar. Selepas beberapa minit ditukar, kalau kita ingat tajuk itu. Dan saya juga, video saya menceritakan pasal ringgit, semua fakta, tetapi di-deletekan, ya, di-block dari TikTok. Dan ini saya nak tanya sikitlah kerajaan. Kalau sebelum ini kerajaan kata tak bolehlah dengan skop yang luas, tak tahu apa definisi, tak boleh bercakap tentang 3R,
race, religion dengan royalty. Adakah sekarang ni kerajaan nak masukkan R keempat iaitu ringgit? Tak boleh bercakap pasal ringgit. Terima kasih. Ya, Tuan Jaya, ini yang saya kata, mereka ni sekarang ni seperti satu kumpulan yang asalnya trying to create fear kepada pembangkang. Hari ini the fear them. Ini yang jadi masalah kepada mereka. Tuan Ketua, penting saya tegaskan di sini. Kerajaan Madani ini tidak memenangi pilihan raya. Ianya hanya dibentuk melalui kerjasama politik selepas pilihan raya. Dan perlembagaan membenarkan mengikut lunas demokrasi untuk kerajaan ditukar jika tidak lagi mempunyai sokongan majoriti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3, mafhumnya berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Amat besar kebencian Allah bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Apa dia? Apa dia? Itulah dia. Sekarang ini sudah memasuki tahun kedua kerajaan Madani. Mana dia janji harga minyak turun? Dulu bagi alasan tak boleh turun sebab tak jadi Perdana Menteri. Sekarang dah berkuasa, program subsidi bersasar pula. Tiba-tiba jangan ditangguhkan. Bersorak tentang reformasi, tapi dalam banyak perkara diselubungi dengan sebuah pentadbiran yang menyalahgunakan kuasa. Tadi saya dah bangkit. Tuan Ketua tadi pagi, Tuan Ketua ada tadi kan duduk kat belakang. Jangan abuse the majority. Pada 14 Mac 2023 di Dewan Yang Mulia ini, Yang Amat Berhormat Tambun berkata pendakwaan dalam skandal kapal LCS sebelum ini tak cukup kerana watak-watak utama yang dikatakan terlibat dalam skandal ini tidak diheret ke mahkamah. Tapi bila dah jadi Perdana Menteri, mana pendakwaannya? Jadi jangan Tuan Ketua. Episod dendam politik berterusan meskipun ketika ekonomi negara terbantut, ketika ringgit menjunam teruk dan ketika rakyat terus menerus dihimpit dengan kos sara hidup. Sesiapa saja yang dirasakan boleh memberi ancaman sehingga difitnah, disiasat dan didakwa dengan pelbagai tuduhan politik. Politik dendam sebegini tidak membawa keuntungan kepada sesiapa. Pendedahan yang bukan-bukan sebegini rupa akan menyebabkan pelabur asing bertambah takut. Maka rakyat bertambah derita disebabkan kesempitan ekonomi. Kalau benar tindakan diambil demi membantar rasuah, buatlah kepada semua. Jangan main pilih bulu hanya kerana kesepakatan politik. Satu dunia tahu yang mana benar, yang mana salah. Jangan simpan pekong hanya kerana mahu berkuasa. Ingat, neraca atau asas dalam sebarang tindakan kita adalah keadilan. Adil itu bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya dan bertindak ke atas semua tanpa memilih bulu. Kalau betul mahu membantras rasuah, mengapa ada silap mata sehingga kes yang telah sampai ke peringkat bela diri pun digugurkan? Ini bukti jelas bahawa laungan reformasi adalah pembohongan dan sudah ada pun NGO tadi bersih melakukan flash mob kerana menentang keputusan yang dibuat oleh kerajaan. Kalau benar-benar ikhlas menentang rasuah, mengapa bekas menteri yang terkait dengan rasuah
hampir 100 juta ringgit tidak dikenakan apa-apa tindakan pendakwaan. Apakah dengan hanya menggugurkan daripada senarai kabinet sudah memadai? Berhentilah berkokok berderai-derai, tetapi ekor bergelumang dengan najis. Berhentilah berkokok-kokok berderai-derai, tetapi ekor bergelumang dengan. Bila rakan buat salah dipejamkan mata, tapi jika melibatkan pihak lawan, yang tak ada pun diada-adakan. Kepada agensi penguatkuasa, janganlah benarkan diri kalian menjadi kuda tunggangan. Rasuah dan salah guna kuasa wajib ditentang. Tetapi apabila bertindak, berpaksilah kepada neraca keadilan dan bertunjangkanlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, Buya Hamka juga menyebut faktor kejatuhan seseorang pemimpin adalah kerana ketidakadilan pemimpin itu sendiri. Hari ini mungkin kita sombong, dan alpa kerana sedang khayal memegang kuasa. Tetapi ingat, langit tidak selalunya cerah. Dan kita tidak selama-lamanya di atas. Kerana tiap yang bermula pasti ada. Kerana tiap yang bermula pasti. Kalau nak samakan diri dengan Nelson Mandela, banyak bezanya. Jauh bezanya. Jadi Tuan Ketua, hanya tinggal tak sampai 1 minit. Saya nak cari point of order. Poin terakhir. Point of order. Kenapa pula point of order? Point of order. 35.7. 35.7, bukan 37. Semasa speaker mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri Cambodia dan Ketua Pembangkang berucap, jam tak berhenti. Saya dah bagi signal suruh berhenti 4 minit. 4 minit. Jadi point of order 35.7, saya minta speaker bagi 4 minit kerana mengalu-alukan Perdana Menteri Cambodia. Terima kasih. Saya bagi Ketua Pembangkang untuk gulung. Boleh? Gulung. 2 minit. Sebab tadi. Okey. No. 4 minit. 2 minit. Tak apalah. Harau, saya 30, ni. Harau 35.7 kalau tu tuan masa yang bukan tambah masa. Harau bagi saya, point order salah. Point order saya salah. Tak lawan. Duduk, Kampar duduk. Peraturan mesyuarat yang salah. Duduk. Ahli-ahli yang Apa? berhormat. Duduk. Peraturan mesyuarat 35.7. Ahli-ahli yang berhormat. Harau baca. Harau lama, orang lama sini bagi tahu apa 35.7. Yang berhormat Kampar, sila duduk. Ya. Saya bagi 2 minit Duduk. tambahan untuk Ketua Pembangkang. Larut. Okey, saya ya. Tadi saya Itu tak bagi. tambahan bukan untuk Hulu Terengganu ya. Ringkas saja. Lepas tu saya penutup. Ringkas saja Larut berkaitan dengan perancangan ataupun apa yang diwawakan oleh kerajaan untuk membasmi rasuah ataupun salah guna kuasa. Bahawa di kalangan kita ni didatangi oleh pelobi-pelobi dan dikatakan mewakili pejabat Perdana Menteri untuk menyokong mereka. Adakah itu tidak termasuk dalam rasuah? Terima kasih. Oh, ramai ya? Siapa? Ramai? Sila gulung. Ramai Tuan Ketua. Saya nak bagi tuan tahu Tuan Ketua, tapi Tuan Ketua ni pun satu hal juga. Saya nak bagi tahu, tolong bagi tahu dengan kerajaan. Cukup. Tuan Ketua kata dah kira dah lebih daripada 2/3. Yang takut nak rasuah lagi kami ni pasal apa? Semua tu dah rasuah dah cukup lah. Yang ini tak makan rasuah, yang pindah tu. Tuan Ketua, Tuan Musuh. Malaysia hari ini berada di persimpangan. Saya nak tutup. Keyakinan pelabur merosot.
ekonomi terencat, mata wang merudum dan rakyat resah gelisah. Tetapi kerajaan masih lagi sombong serta bongkak. Kerajaan Uthmaniyah 600 tahun di puncak kemasyhuran. Tetapi disebabkan kelemahan dalam pentadbiran yang membawa kepada masalah ekonomi hingga nasib rakyat tidak diurus dengan betul dan mengheret pula kepada konflik, empire yang sebegitu megah pun terkubur. Jangan sampai nasib serupa menimpa Malaysia. Jika urusan pentadbiran negara tidak dibuat dengan cekap, cermat dan berkesan. Tapi bila ditegur dan dikritik, dia kata, ini kerajaan kami punya sukalah. Bahkan ada juga menteri yang sebut, tugas saya menteri bukan jadi Santa Claus kepada rakyat. Pada saya, sebuah kerajaan yang zalim, angkuh, sombong dan culas adalah kerajaan jadung, jahat, bodoh dan sombong. Ini merupakan istilah yang saya petik daripada Allahyarham Syed Hussein Alatas. Terima kasih. Hakikatnya bahawa kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang gagal. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Semua nak rehatkah? Saya jemput Yang Berhormat Paya Besar. 25 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yang Bertuah kerana memberikan saya ruang dan peluang untuk terus serta membahaskan titah ucapan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Parti mewakili sekalian rakyat jelata dengan penuh takzim dan hormat merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Raja Zarif Sofiah di atas pemasyuran Baginda Tuanku selaku Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Patik setulusnya yakin kebijaksanaan dan keadilan Tuanku serta keprihatinan Tuanku akan kesejahteraan rakyat di bawah naungan Tuanku sepanjang pemerintahan akan hanya membawa kepada kebaikan dan kemakmuran kepada negara yang bertuah ini. Parti juga dengan penuh takzim menyembah ucapan menjunjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Al-Marhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah yang telah menyempurnakan pemerintahan baginda pada Januari yang lepas. Malaysia serta warganya pasti akan mengenang nikmat keamanan, keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan sepanjang tempoh baginda bersemayam di atas tahta selama 5 tahun. Dirahayu Tuanku yang kembali bersemayam sebagai Sultan dan Raja Pemerintahan Negeri Pahang Darul Makmur. Puan Yang di-Pertua, titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim semalam merupakan manifestasi kecanaan dan keprihatinan Sri Paduka Baginda, seorang raja dan pemerintah negara yang memahami denyut nadi sebenar rakyat. Bukan sahaja memahami, tetapi telah berupaya menyelami perihal dan cabaran kehidupan rakyat di bawah. Kita amat berbangga dan merasa bertuah dapat berpayung di bawah pemerintahan Tuanku dan pastinya usaha membela dan memperkasa serta mempertingkatkan darjat dan martabat nusa bangsa akan menjadi keutamaan kita sebagai pengubal dan pembuat dasar di sini. Puan Yang di-Pertua, menelusuri peralihan masa dan tahun, strategi, dasar dan polisi turut silih berganti. Kitaran dan kepesatan ekonomi dunia dipengaruhi perkembangan global yang di luar jangkaan. 2023 telah menyaksikan kerajaan perpaduan melalui gagasan Malaysia Madani
serta kerangka ekonomi telah merencana hala tuju baru dalam usaha mencorak dan memberikan nafas baru bagi memperkasakan negara pasca pandemik. Bermula dengan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dilengkapi dengan kepelbagaian dasar tenaga negara NETR 2030, Plan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan juga pematuhan kepada global policy seperti Carbon Net Zero 2050 dan juga Green Economy termasuk juga Belanjawan 2024. Puan Yang Dipertua, nampaknya kita Malaysia telah ada platform yang ampuh dan teguh untuk membuat lonjakan seterusnya. Menelah tahun 2024 ini, cabaran dan obligasinya juga tidak berbeza. Krisis geopolitik yang masih berpanjangan. Memburuk jika kita melihat nasib saudara kita di Palestin. Perubahan dasar monetary dan mata wang Amerika Syarikat. Perkembangan ekonomi digital, pasaran dagangan yang berat sebelah, juga isu climate change yang kian meruncing akan terus menjadi perhatian dan turut menjadi elemen dan variable yang mencorak kitaran ekonomi dan kehidupan rakyat Malaysia. Dalam titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Puan Dipertua, beliau Baginda mengingatkan Pak Besar Kampas ni minta sikit. Nanti saya tak habis lagi. Bukan ada live telecast ni tergendala. Saya minta Puan Speaker untuk pulihkan. Sebab tadi saya tengok sekarang live YouTube kita tak nampak. Oleh itu saya mohon pihak Parlimen cuba baiki balik. Sebab kalau larut nasib baik dia sudah habis. Kalau tak habis nanti dia cakap ini muslihat. Puan Yang Dipertua, dalam titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Baginda mengingatkan peri penting sifat bersatu hati, berganding bahu dan bekerjasama di antara kita untuk bersama membangunkan negara demi kepentingan seluruh rakyat Malaysia. Puan Yang di-Pertua, topik hangat yang sedang bermain di media masa berlega menjadi bicara di sekenap ceruk negara, tidak lain berkaitan ekonomi negara dan prestasi mata ringgit Malaysia. Jika di media, olahan dan susunannya lebih teknikal, terangkum dengan pelbagai unjuran dan analisis dari pelbagai sumber dan rujukan. Tetapi Puan Yang di-Pertua, di bibir masyarakat, topik kemampuan berbelanja, harga barangan yang meningkat, kadar keberhutangan rakyat dan kerisauan untuk kelangsungan hidup menjadi bualan yang begitu hangat. Yang pasti, keluh resah dan kegusaran ini menjadi cabaran bukan sahaja kepada kerajaan, tetapi tanggungjawab kita semua 222 ahli Dewan Rakyat seperti mana titah Sri Paduka Baginda semalam. Puan Yang Dipertua, dengan izin, the economy is the start and end of everything. You can have any reform if you don't have a strong economy. Minggu lepas, ringgit menjunam ke paras terendah iaitu RM4.801 berbanding dolar Amerika. Pelbagai pihak menyamakan kejatuhan ini seperti déjà vu ASEAN Financial Crisis tahun 1998. Pelbagai spekulasi, pelbagai cadangan dikemukakan dan tidak kurang juga telahan berlegar seolah-olahnya ia refleksi kelemahan kerajaan dalam menguruskan ekonomi negara. Sebaiknya, Puan Dipertua, kita tidak harus cepat menghukum. Jika kita benar-benar jujur, bicara dengan fakta, petunjuk dan data ekonomi sebenar, agar ianya lebih memberi faedah dan kesan yang menyeluruh kepada ekonomi negara kita. Tidak salah menjadi kritikal, tetapi membawa naratif yang akhirnya merugikan semua ini perlu dipertimbangkan. Dengan izin, you are entitled to your opinions but not the facts. Puan Yang Dipertua, penyusutan nilai ringgit yang dialami dalam tempoh dekat ini tidak harus dijadikan kayu pengukur
bahawa kedudukan ekonomi negara dan fundamentalnya sudah terjejas. Sementelahan kita tahu, kita faham, kita sedar Malaysia ini sebuah negara perdagangan dan mengamalkan ekonomi terbuka dan sering didorong petunjuk makroekonomi global. Paya Besar, kalau boleh bagi sikit boleh tak? Saya habiskan dulu. Data menunjukkan keadaan situasi ringgit yang berlaku pada ketika ini bukan satu proses yang pendek, tetapi adalah satu proses long story. Saya sebagai pengurusi jawatankuasa pilihan khas kewangan dan ekonomi, saya dan rakan-rakan dalam jawatankuasa telah beberapa kali memanggil Bank Negara Malaysia dan Kementerian Kewangan pada tahun lepas untuk memberi gambaran sebenar latar ekonomi khususnya kedudukan ringgit kita. Berdasarkan penerangan yang diberikan, saya tahu kerajaan sememangnya tidak berdiam diri, malah sebaliknya agresif dalam melaksanakan pelbagai strategi mendepani isu penurunan ini terkait bukan hanya internal factors semata tetapi turut berhubung kait dengan external factors. Sila, Mas. Terima kasih Paya Besar. Sebab itu saya setuju dengan Paya Besar dengan ucapannya penuh matang bahawa ringgit ini ia bukan isu politik semata-mata, tetapi ia perlu ditangani dengan kematangan. Sebab itu ketika Paya Besar sebagai Timbalan Menteri Keuangan dalam masa tempoh 2 Perdana Menteri, adakah Paya Besar juga setuju bahawa suara nakal yang menyatakan kemerosotan ringgit pada masa itu mengaitkan dengan kegagalan kerajaan juga satu pembohongan? Apa pandangan Paya Besar? Saya fikir soalan dikemukakan oleh Paya Mas ini kita harus melihat secara jujur dan fakta. Saya, Yang Berhormat Pasir Mas pun mengenali saya akan bercakap perkara yang berdasarkan fakta dan data. Betul, semasa 2 tahun saya menjadi Timbalan Menteri Kewangan, saya amat memahami suasana ekonomi yang sedang berlaku dan apatah lagi ketika itu kita sedang menghadapi pandemik. Tetapi kita kena akui bahawa seperti mana yang saya sebutkan tadi, ringgit bukan penunjuk ekonomi yang sebenar. Ia bukanlah satu faktor yang mutlak yang menunjukkan ekonomi negara kita berada di lasan yang tak tepat. Kerana apa? Kerana inilah faktanya. Tuan Yang Bertuah, kejatuhan ringgit banyak disumbang oleh faktor-faktor yang di luar kawalan kita dan perkembangan global seperti mana yang saya sebutkan tadi. Pertama, pengukuhan dolar dan kadar faedah di Amerika Syarikat yang pada ketika ini berada pada 5.5% berbanding dengan negara kita iaitu 3.0%. Bagaimana kita nak bersaing dengan dolar Amerika kerana perbezaannya adalah sangat luas, 250 basis point atau lebih bahasa mudahnya 2.5%. Bagaimana kita nak mengawal kelembapan ekonomi dan ketidaktentuan ekonomi China akibat krisis pasaran hartanah yang mendorong kepada Bank of China untuk menurunkan kadar faedah untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara mereka sendiri. Baru-baru ini negara jiran, Perdana Menteri Thailand menggesa Bank of Thailand untuk menurunkan kadar faedah kerana pada hemat mereka sedang menuju ke arah kemelesetan. Itu yang saya sebut, Puan Yang Bertuah. Yang lebih utama, kita tidak harus cepat melatah dan panik dengan kedudukan ringgit yang berlaku pada hari ini. Kenapa? Kerana kita mesti melihat dari sudut fundamental yang kita ada. Ya betul, kita ada hutang negara yang agak besar, tetapi bagaimana hutang negara tersebut memberi refleksi kepada kejatuhan ringgit? Paya Besar, sikit Paya Besar, tampin. Boleh. Saya hanya nak mendapatkan pandangan. Menurut laporan Bloomberg, ringgit yang berterusan menyusut pada masa ini telah meletakkan hampir kepalas terendah yang direkodkan pada tahun 1998, iaitu semasa krisis kewangan Asia. Dalam laporan itu juga ada menyebut ringgit mencatatkan kadar terburuk pada 4.88, iaitu lebih kurang sama dengan keadaannya pada hari ini sehingga mendorong kerajaan campur tangan untuk menambat mata wang negara pada 3.80 berbanding dolar Amerika Syarikat. Sehubungan itu, saya ingin mendapatkan pandangan Yang Berhormat, mengapakah kita tidak mengulangi sahaja pendekatan tersebut yang boleh menghentikan penurunan nilai ringgit boleh pulih semula. Terima kasih Paya Besar. Terima kasih Yang Berhormat Tampin. Puan Yang Bertuah,
sekiranya kita mengulangi apa yang berlaku pada tahun 1998, 26 tahun yang lepas, kita akan kehilangan tarikan kepada pelabur luar buat selama-lamanya. Sebab kita kena lihat, walaupun nilainya adalah sama yang Muhammad tampin, RM4.80, RM4.80 pada tahun ini, 1998, tetapi ia mempunyai karakteristik yang berlainan. 1998, kenapa kita pack? Kerana ia merupakan masalah kita. Kita ambil satu contohlah yang Muhammad tampin. Bank ketika itu mempunyai NPL pada kadar 18.6%. Maknanya kadar keberhutangan rakyat tak boleh membayar ketika itu 18.6%. Dan pada ketika ini hanya 1.65%. Ramai penganalisis luar sana melihat KLCI, 30 syarikat di paparan utama Bursa Malaysia. Pada tahun 1998, minus 76%. Tetapi sekarang hanya minus 2.7%. Saya akui kita ada masalah. Tetapi jangan panik. Kerana ia tidak akan memberi naratif yang baik. Kita lihat interest rate ketika itu 11%. Dan interest rate ketika ini 3%. Kalau kita pack yang berhormat, ini satu perkara yang kita kena fahami. Apabila kita pack, kita sekarang berada pada 3%. Kita kena naikkan sehingga 5.5% untuk samakan level dengan Amerika dolar, iaitu 5.5%. Bila kita naikkan interest ini, apa kesan dia kepada rakyat? Kesannya kepada rakyat, kita punya pinjaman akan mula meningkat dari segi cost of funding, tetapi kita kena lakukan capital control seperti mana yang kita buat dahulu. Ini juga akan melemahkan negara kita untuk masa panjang dan buat selama-lamanya. Yang Berhormat, minta laluan sikit, Pihak Besar. Saya banyak ni. Sikit je. Terima kasih. Yang Pihak Besar, terima kasih. Dan Saudara Ketua. Saya ucap terima kasih dengan fakta-fakta yang diberi itu di segi ekonominya, memang betul lah begitu. Tapi saya masih ingat lagi pada 4 Oktober 2022, ketika itu Yang Berhormat Tambun sebagai Ketua Pembangkang. Yang Berhormat Pihak Besar pada masa itu menjadi Timbalan Menteri Kewangan. Yang Berhormat Tambun marah Menteri Kewangan disebabkan ringgit jatuh. Dan sekarang ini Yang Amat Berhormat Tambun Perdana Menteri yang memegang tampuk kuasa. Dan juga Yang Amat Berhormat Tambun juga patut marah juga kepada Menteri Kewangan sekarang, bahkan perlu lebih keras lagi daripada dulu masa zaman Pihak Besar jadi Timbalan Menteri Kewangan. Kerana prestasi sekarang ini seperti fakta-fakta yang disebut tadi lebih teruk dengan berbanding dengan Menteri Kewangan yang sebelum ini. Macam mana komen Pihak Besar? Ya, Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat juga turut sama dengan saya dalam Jawatankuasa Pilihan Khas Kewangan dan Ekonomi. Kita dengar penerangan yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia. Itu sebabnya saya beritahu Yang Berhormat, di sini bukan tempat untuk kita bermain politik. Kita di sini adalah untuk kita laksanakan tugas seperti mana titah Paduka Baginda. Saya boleh lakukan perkara yang sama untuk walaupun posisi saya sebagai ketua backbenchers, saya boleh tegur Yang Berhormat Menteri Kewangan sekiranya saya melihat ada perkembangan-perkembangan yang tidak selaras seperti mana yang dilakukan oleh negara-negara maju. Tetapi kita kena bersifat adil, Yang Berhormat. Kalaulah kerajaan sedang melakukan sesuatu, kita sebut kerajaan melakukan sesuatu. Tetapi maaflah Yang Berhormat Pendang, saya lihat, saya tunggu 1 jam lebih ucapan daripada Ketua Pembangkang, tak banyak pun mengakui apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan. Yang Berhormat bersama-sama saya dalam Jawatankuasa, tugas Yang Berhormat untuk terangkan apa yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia. Kesian mereka, Yang Berhormat. Saya ingat lagi Yang Berhormat tanya macam-macam dalam sesi kita bertemu dengan Bank Negara tempoh hari. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya bergerak sikit. Pihak Besar, Pendang ni macam sumpah-sumpah lah. Dalam mesyuarat tanya banyak, kemudian dekat sini cakap lain pula. Macam sumpah-sumpah. Puan Yang Berketua. Sekejap. Peraturan 36.6. Dia tak minta, dia terus bercakap, Tan Sri. Mintalah kebenaran kepada... Pendang pun tak minta. Tak, saya minta. Sekarang. Saya minta. Sila duduk. Saya minta tak. Pihak Besar geng saya. Dia tak boleh lah, kena minta lah. Pihak Besar geng saya. Pihak Besar sila teruskan yang lain sila duduk. Dia geng saya, Saya punya ketua BBC. Ni kita nak... Tahniah Pihak Besar dilantik sebagai ketua BBC. Cukup, Hulu Langat sila duduk. Kita nak jaga keharmonian parlimen tu yang minta ya, tak apa. Izinkan saya sebab sebagai pengurusi backbencher saya ada banyak perkara yang saya nak sentuh. Sebab bagi saya sebagai pengurusi backbencher bukan sahaja kita menyokong,
tetapi kita harus check and balance untuk memastikan pelaksanaan di pihak eksekutif betul-betul memberi kebajikan kepada rakyat seperti mana titah Si Paduka Baginda Yang Agung. Puan Ibu Ketua, kita kena lihat bagaimana pakar-pakar ekonomi, institusi perbankan, pakar-pakar pengasas ekonomi, Maybank, MIDF, Kenanga, M-Bank, Bank of America, OCBC dan CIMB yang selalu kita jadikan mereka sebagai rujukan dalam kita berbahas di Dewan ini. Mereka begitu optimis bahawasanya ringgit Malaysia akan lebih baik pada tahun ini. Kerana apa? Kerana sokongan pembaharuan struktur yang sedang dilakukan oleh kerajaan. Itulah saya minta sangat kepada kerajaan supaya terus konsisten dan komited dalam melaksanakan economic reform. Jangan takut, jangan bimbang, jangan U-turn. Perlu ada keberanian dalam pelaksanaan, menguruskan aspek komunikasi, perihal ekonomi, turun padang, bertemu dengan high touch points seperti guru, pelajar, doktor, ketua kaum, ketua masyarakat, dan tolonglah beri penerangan dalam bahasa yang mudah dan difahami supaya apa? Supaya sentimen dan persepsi ini juga memberi penentuan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan saya mengingatkan kepada kita semua, honesty is the best policy. Puan Ibu Ketua, saya tahu, saya sedar pertumbuhan ekonomi negara pada tahun 2023 3.7%. Memang rendah daripada ramalan asal 4.0 dan mengucup 2.1% pada suku keempat berbanding suku sebelumnya. Tetapi juga kita kena jujur dan ikhlas. Kerana apa? Kerana kita mesti melihat bagaimana pertumbuhan perdagangan secara global. 2023 hanya 0.4%. Walaupun disebut oleh tadi Yang Berhormat Larut, saya tak mau komen banyak Puan Ibu Ketua. Cumanya saya nak beritahu, kita tahu unjuran IMF. Kita bentangkanlah 0.4% pada tahun 2023. Tetapi ada yang positif. Unjuran daripada IMF pada tahun 2024 dia akan meningkat kepada 3.3%. Dan bagaimana kita harus berperanan supaya untuk catch up semula nilai dagangan kita supaya dapat membangkitkan ekonomi negara. Saya ingat Puan Ibu Ketua, kita kena mencari jalan keluar untuk memperbaiki situasi ini. Kenapa imbangan akaun semasa, current account balance tidak terus menunjukkan penurunan. 2023 tahun lepas 1.2% kita surplus, tetapi 1.2%. 2022 kita 3.1%, tetapi 10 tahun yang lalu kita berada pada kadar surplus 5.2% imbangan akaun semasa. Itu sebabnya saya yakin kalau kita dapat tingkatkan jumlah prestasi ekspor kita didominasi dengan penghasilan produk yang berkualiti dan pengekalan harga yang kompetitif, kita mampu untuk keluar daripada perkara trend penurunan ini. Melihat ke hadapan, sudah pasti penerokaan bidang pertumbuhan mesti disegerakan. Pemangkasan sektor sedia ada mesti diperkasakan. Ekspor elektronik dan komoditi ke pasaran baru mesti dilakukan segera. Jangan bertangguh lagi Puan Ibu Ketua. Terokai destinasi yang baru. Jangan hanya bergantung kepada kawan-kawan yang lama. Dalam Dewan ini Puan Ibu Ketua, banyak kali saya sudah beritahu, jangan kita hanya bergantung kepada United States dan China. Terokalah benua-benua Afrika. Dan saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Berhormat Datuk Seri Johari Gani kerana sudah menunjukkan kementerian beliau untuk menerokai benua Afrika. Kerana apa? Di sana ada peluang yang cukup besar. Kerana apa? Mereka akan jadi kawan baru kepada kita. Puan Yang Ketua, saya juga ingin memberi tumpuan kepada dasar dan polisi. Titah Si Paduka Baginda
baginda menyeru kerajaan agar dasar yang kita buat mesti dapat menyatukan rakyat, memperkenalkan dasar yang melengkapi dasar-dasar nasional dan mempunyai agenda pembaharuan yang mampu untuk memperkukuhkan daya saing negara. Menjadi tanggungjawab kita sebagai pengubal dan pembuat dasar untuk menjunjung titah Si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, menunai harapan dan amanah yang diberikan rakyat kepada kita. Puan Yang Bertuah, saya ucapkan syukur kerana kerajaan terdahulu dan kerajaan sekarang terus memperkasakan projek-projek mega seperti Pen Borneo, ECRL, Pelabuhan Pulau Keri, RTS Johor Singapura. Cumanya Puan Yang Bertuah, sewajarnya projek-projek yang berskala besar ini mesti berfungsi menjadi tulang belakang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara agar kita dapat mampu memperlebarkan peluang sekadar pembangunan infrastruktur, bukan sekadar pembangunan infrastruktur fizikal. Kerajaan perlu melihat adakah capacity building dan spillover effect yang diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya semata-mata projek mega ini dilaksanakan. Saya merasakan sudah tiba masanya dan kewajaran untuk mewujudkan community-led local development policy yang mewajibkan syarikat-syarikat yang memperolehi projek mega berjumlah 500 juta ke atas menyediakan satu dana khas secara CSR bagi program pembangunan bakat tempatan yang bersifat holistik dan menyokong pertumbuhan setempat. Projek polisi ini Puan Yang Bertuah mirip kepada projek yang sedia ada di bawah Kementerian Kewangan dan Kementerian Pertahanan yang dinamakan ICP ataupun offset. Saya ambil contoh Puan Yang Bertuah. Projek ECRL memberi manfaat kepada rakyat negeri Pahang dan rakyat di Pantai Timur. Dan alangkah baiknya jika syarikat pemaju projek ini boleh memberikan offset, membina infra pusat ekonomi di sepanjang jajaran ECRL, melatih usahawan baru dalam bidang MRO dan bidang-bidang yang berkaitan. Ini yang saya masukkan secara berterusan dan bukan hanya pada fasa perbinaan, tetapi impak pembangunan dapat dirasai oleh kawasan setempat di sekitar projek mega ECRL. Puan Yang Bertuah, izinkan saya memasukkan lagi satu perkara yang saya fikir amat penting. Ringkaskan. Dalam memastikan ekonomi kita dapat disokong. Yang saya dan ramai penganalisis ekonomi melihat ini sebagai cash cow. Tuan Yang Bertuah, kita dengar pencapaian kedatangan hampir 29 juta pelancong asing ke negara ini pada tahun lepas. Ada yang kata 26, ada yang kata 29. Tetapi tak apalah, kita tertinggi di kalangan negara ASEAN dan sudah pasti kejayaan ini boleh dibanggakan. Dan kita ucapkan tahniah kepada kementerian yang berjaya mengusahakan kedatangan pelancong asing ke negara kita pada tahun 2003. Namun begitu Puan Yang Bertuah, dalam kita kegairahan kita menyambut tetamu dan pelancong luar negara ke negara kita, kita harus bersiap sedia dengan infrastruktur fasiliti kemudahan awal yang baik dan bersih. Lebih utama lagi membuang mentaliti kelas ketiga dalam ketersediaan fasiliti kelas pertama. Namun Puan Yang Bertuah, jika kita teliti, kalau kita tail down betul-betul, walaupun jumlah kita meningkat kedatangan pelancong asing, tetapi jumlah belanja mereka amat rendah. Bukanlah amat rendah, makna rendah berbanding dengan Thailand. Kalau Thailand 31 bilion USD, tetapi negara kita hanya 23 bilion USD. Itu sebabnya saya menyeru kepada kerajaan supaya memperlakukan sesuatu tindakan yang segera untuk memastikan lebih ramai pelancong asing yang berkualiti dan mampu berbelanja lebih dipertingkatkan selain meminta agar pemain industri lebih bersedia. Akhirnya Puan Yang Bertuah, saya mengharapkan sangat ahli-ahli Dewan supaya kita dapat bersama-sama untuk memastikan apa yang kita lakukan pada hari ini akan memberi kesan pada masa yang akan datang. Kita belum lagi hadapi defisit berkembar seperti mana yang disebutkan tadi. Walaupun mereka hanya melihat kepada defisit fiskal, tetapi mereka juga harus jujur untuk melihat kepada current account balance yang begitu surplus. Kita belum sampai lagi kepada defisit berkembar. Ini mempunyai keyakinan
Dan saya yakin sesungguhnya rakyat jelata mengharapkan kita lakukan sesuatu dan insya-Allah kita mampu lakukan sesuatu jika kita berganding bahu. Sekian, terima kasih Puan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Paya Besar. Saya jemput Yang Berhormat Pendang. 12 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dengan mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan daerah kamu, serta bertakwalah kepada Allah, nescaya kamu akan diberi kejayaan. Surah Al-Imran ayat 200. Pertamanya, marilah kita merafakkan rasa penuh kesyukuran dengan limpah dan kurnianya kita semua dapat berkhidmat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan demi kesejahteraan rakyat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang di-Pertua Dewan, iaitu Tan Sri Puan Timbalan Speaker, yang mana diberikan peluang untuk membahaskan usul menjunjung kasih Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong bagi penggal ketiga Parlimen yang ke-15. Pelbagai perkara telah diungkapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong bagi memastikan Malaysia yang sejahtera, makmur dan maju. InsyaAllah dengan doa kita semua menunjukkan bahawa Baginda sangat memberi perhatian perkembangan mutakhir ini serta mengambil berat akan isu-isu yang dihadapi oleh rakyat mutakhir ini. Puan Yang di-Pertua, mutakhir ini rakyat berdepan dengan pelbagai cabaran dan dugaan pada masa yang sama lebih mengelirukan rakyat. Apa akan jadi? Sekejap nak membela rakyat, sekejap cukai dinaikkan, barangan meningkat. Jadi macam apakah pembelaan rakyat hanya di mulut, tindakannya berlainan. Ini perkara yang harus kita beri perhatian. Oleh kerana itu, kita tengok sekarang ni sudahlah kos sara hidup yang melambung bagai tidak ada noktah untuk berhenti. Kos sara hidup hari-hari meningkat. Tadi di segi fakta yang diterang oleh Yang Berhormat Paya Besar itu fakta di segi unjuran secara makro. Tapi yang sebenarnya mikro yang di bawah yang didapi oleh rakyat ini, saya bukan nak menafikan fakta-fakta itu, tapi the reality yang berlaku di bawah ini, rakyat sedang menderita. Apa maksudnya? Kita tengok beras tempatan terputus, bekalan minyak masak tiada dan mahal, gula pula dibayangi harga yang sangat tinggi. Telur ayam lah, tadi saya sebut telur tu orang faham macam-macam pula, minta maaf. Oleh kerana itu, kita tengok Yang Berhormat Ketua Pembangkang tadi telah mengungkapkan beberapa cadangan sebagai satu topik dalam perbahasan usul menjunjung kasih, iaitu 3 usul yang saya akan bawa ini. Yang pertama berkenaan dengan ekonomi. Tuan Yang di-Pertua, kedudukan mata wang ringgit Malaysia kini berada pada paras yang amat menakutkan. Tadi diterang oleh Yang Berhormat Ketua Backbenchers tadi daripada Paya Besar. Saya tengok itu teori. Masa Yang Berhormat Paya Besar menjadi Timbalan Menteri Kewangan, pada ketika itu 4.23 sudah dikatakan, saya ulang baliklah, bukan saya nak menyebut kata ini, mereka yang memerintah tidak kerti memerintah, bangang dan bodoh. Saya ulang tu, bukan saya yang kata itu dulu. Sebab tu kita kena hati-hati. Kita nak sebut kepada orang bangang dan bodoh, akhirnya balik kepada kita. Adakah kita sekarang ni, saya tak naklah sebut yang ada sekarang ni bangang dan bodoh, tapi ini adalah ujian kepada kita. Boleh? Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat Pendang. Saya tertarik apa yang dibahaskan oleh Yang Berhormat berkaitan dengan penurunan nilai ringgit. Dan perkara ini sangat terkesan terutama penduduk-penduduk di sempadan. Apabila kebergantungan negara kita tinggi terutama makanan daripada luar negara, maka harga tu mahal bukan kerana
barang tu mahal tetapi nilai ringgit menyebabkan semakin mahal dan ditambah pula dengan kekurangan bekalan yang ada tempatan. Jadi sebenarnya apa penyelesaian yang dibuat oleh kerajaan hari ini dalam menangani isu nilai ringgit yang semakin menjunam? Apa pandangan pendang? Itu yang saya katakan tadi. Saya ingat masuklah ucapan saya. Cuma saya nak respon sikit. Rakyat tak nampak perancangan yang disebut oleh yang berhormat pihak besar yang menjadi ketua backbencher baru dia lantik baru ni, satu tindakan yang drastik yang bagi nak mengekang. Rakyat tak nampak. Kamu merancang di sana tapi tak ada diumumkan. Barang semakin naik. Rakyat dia tak peduli kamu rancang apa, nampak lagi another 3 years, 4 years dia akan dapat balik dia punya returnable ROI. Rakyat nak ni sekarang sedang menghadapi tekanan hidup. Menceritalah teori berapa peratus pun. Rakyat tak mau yang tu. Yang nak sekarang jangka masa pendek dan jangka masa panjang itu simpan dekat yang berhormat daripada ketua backbencher tadi untuk kerajaan. Jadi ini yang kita nak. Jadi kau nak saya bagilah. Kau nak celah? Tak apa. Jika benar kejatuhan mata wang ini telah menarik lebih ramai pelancong ke Malaysia, saya mohon untuk mendapatkan perincian yang menyeluruh. Dalam pada itu, dalam keratan akhbar baru-baru ini, Menteri Kesihatan juga menyatakan bahawa kejatuhan mata wang memberikan kesan yang sangat menima dalam pembelian serta perolehan berkaitan ubat-ubatan dari luar negara. Saya tak nak menyentuhlah sebab Menteri Kewangan dia bukan ekonomi. Menteri Kesihatan dia bukan ekonomi. Dia cakaplah apa pun. Pendang, ringkas. Terima kasih Pendang, terima kasih Ketua. Berkaitan dengan pelancongan tersebut, dikatakan bahawa kedatangan pelancong melebihi daripada sasaran. Persoalannya kenapa pegawai tinggi di kementerian tersebut ditukarkan ataupun diturun grade? Terima kasih. Yalah. Datuk Dr. Amar ni rakan sekuliah saya masa kami bersama-sama dalam menyambung pelajaran MBA. Dan beliau ini seorang pelajar yang pintar. Setiap semester mendapat anugerah dekan. Dan beliau bekerja 30 tahun lebih dalam Motek. Daripada junior officer sehingga naik kepada ketua pengarah. Tentulah appraisal performance every year. Evaluation dibuat oleh ketua-ketua jabatan pada itu menilai dia. Bukan senang nak naik ketua pengarah kalau dia seorang yang berprestasi yang tidak baik. Ini adalah satu bukti. Sedangkan menteri ini baru 1 tahun telah menilai 30 tahun. 30 tahun lebih pegawai yang dilantik daripada junior officer sehingga meningkat menjadi ketua pengarah. Ini kena cek balik. Dan sekiranya saya ambil angle HR, beliau telah tidak berprestasi tinggi ataupun salah guna, dia ada kaedahnya, dia kena buat show cause letter. Kemudian disiplin board, lembaga pengarah akan buat keputusan. Dia tak boleh demotion sebab dia dah telah naik sampai ketua pengarah. Baru ambil tindakan. Disiplin board dah buat satu conclusion, satu kesimpulan disebabkan aduan-aduan yang dia telah salah menggunakan jawatannya sebagai ketua pengarah. Tapi itu tidak dibuat, tiba-tiba terus umumnya. Ini zalim. Menteri pun ada kuasa, tapi kuasa dia mengikut peraturan, bukan melanggar peraturan ikut suka. Ini yang kita nak sebut ni. Peraturan ada kita mesti ikut. Boleh buat, menteri ada kuasa untuk memecat sesiapa, tapi ikut peraturan. Ada show cause letter dia, ada domestic inquiry-nya, ada discipline board yang dibuat. Ini yang perlu kita tak petikai hak menteri, tapi biarlah mengikut. Ini menzalimi dan menganiaya. Bukan saja ini baru pertama kepada ketua pengarah Motek, semua pegawai kerajaan yang ada di kementerian. Kalau ini dah menjadi satu presiden, nanti akan langgar semua undang-undang yang ada. Yang penting kepentingan diri, kendak diri yang dapat kita lepaskan. Ini yang perlu kami perlu tegur. Inilah kerja pemanggang, tegur benda-benda yang buat salah laku tidak mengikut peraturan, tapi kami dianggap menentang. Kami dianggap Pendang. Pendang. Saya tak bagi. Saya nak tanya, betul ke dia tak ikut peraturan? Dalam konteks ekonomi pada hari ini, sebab Pendang tuduh tu. Tengok ni. Hulu Langat. Duduk. Saya tak bagi dia. Duduk. Hulu Langat, duduk. Pendang minta sikit. Okey, sila. Speaker, Hulu Langat ni dah terlalu.
mengganggu. Sepanjang hari duduk macam ni, penat kita nak habis bulan. Tuan Speaker, terima kasih. Tak apa, kita tambah 2 bulan. Tengok tu. Dia ni saya tak tahu lah dia punya akhlak dia, taraf pelajaran dia sampai tahap mana, sampai tak tahu langsung nak beza peraturan, disiplin, akhlak. Kan? Dia kata kat kita tak apa, bila kita sebut benda-benda yang kita kritik, dia terus bangkit. Dia panas telinga. Jadi janganlah kalau panas telinga. Saya tanya betul ke Menteri Motek ni tak ikut peraturan? Saya tanya. Yang menyatakan bahawa saya tanya. Wang, tak, saya nak tanya Pendang sebab dia pandai sangat. Sebab dia belajar pandai sangat. Hulu Langat, amaran terakhir. Terakhir pula tu masalah. Kalau berdiri berucap tanpa kebenaran, saya akan rehatkan Hulu Langat. Habiskan perbahasan. Sakit tu. Jadi kita tengok ni, tuan ni betul. Saya nak teruskan kepada tadi. Bila jadi apa baiknya jikalau nilai mata wang kita jatuh? Sangat teruk. Sudahlah jatuh di timpa tangga apabila ekonomi kita meredum. Terhantuk pula dengan prestasi nilai mata wang yang kian merosot. Kenapa? Diumumkan pelaburan 329 bilion. That is accrue. Bila ada MOU saja, persetujuan kelulusan dipanggil accrue. Tapi physical cash ataupun fiskal tidak masuk lagi. Jadi maknanya elaboration ataupun cycling of cash dalam pasaran tidak berlaku. Jadi duit kita semakin merudumlah. Itu yang tak, sebenarnya tak ada kekukuhan. Cuma diumum saja pelaburan masuk, lulus. Ini di segi konteks kewangan kita tak boleh guna accrue dengan ukuran dia, sistem accounting dengan sistem pelaburan yang masuk sebagai accrue juga tak boleh. Minta apa ni Paya Besar tolong komen. Apa ni Menteri Kewangan lepas ni komen bab ni. Antara usaha yang perlu kita tengok, oleh itu saya ingin mencadangkan supaya kerajaan memberi penekanan khusus kepada aspek penghasilan modal insan berkualiti tinggi. Kerana langkah itu akan memudahkan kita untuk merebut peluang ekonomi yang lebih besar. Antara usaha yang perlu ditingkatkan adalah dengan meningkatkan lebih banyak penghasilan pekerja mahir dan separa mahir. Tak payahlah ambil orang luar untuk jadi internship. Kita dipahamkan oleh Menteri MITI, 29,000 graduate kita keluar. Bagilah kat dia orang ni. Orang tempatan. Isikan tempat-tempat yang kerja yang kita perlu ni. Latih mereka. Kita ada cross TVET. Kita ada crossing, multi skill. Kalau banyak lagi. Sila gulung. Saya gulung lah. Saya gulung lah. Tak apalah. Ni kita offer dekat graduan antarabangsa yang sedang kita anak susu yang perlu kita susukan, kita pergi bagi dekat kera di hutan. Bukan saya kata orang ni kera tak pergi marah pula apa Hulu Langat tu. Dia sebut kera, itu saya sebut kera dia mengamuk sakan. Oleh itu, apabila macam ni kita tengoklah, saya dah Sila gulung. Saya tak kata kat dia kera pun, saya cuma bagi contoh dia mengamuk. Okey, baik. Okey, dalam bab ni saya teruslah untuk gulung. Kita tengok dalam justru itu. Kerajaan campuran pada hari ini harus mengubah satu polisi yang lebih inklusif dan berdaya saing. Penekanan mestilah terarah kepada usaha membantah baik dalam aspek peningkatan daya saing, mencipta lebih banyak peluang kerja berprestasi tinggi serta memperkasakan institusi termasuklah perolehan dalam yang saya dapat maklumat di segi yang terbaru berkenaan dengan perolehan supply peluru, supply helikopter oleh satu syarikat yang katanya adakah benda ini berlaku mengikut standard operating procedure daripada perolehan ataupun direct nego terus bagi sampai saya difahamkan selama 15 tahun untuk helikopter 16.08 bilion oleh Kementerian Kewangan telah melulus kepada satu syarikat yang disebut, saya tak silap saya, Westar. Ini saya minta supaya pihak kerajaan tolong menjelaskan perkara ini. Jika saya ada terperinci berkenaan dengan ini, cuma saya tak dan sebut dalam masa ini. Dan satu lagi, syarikat yang membekalkan peluru kepada Angkatan Tentera. Saya ada juga satu dokumen yang bukan dokumen yang OSA lah, yang saya ada fakta-fakta yang resmi. Jadi oleh sebab itu, saya harap yang berkenaan dengan Motek tadi, menteri yang baru setahun jagung jadi kementerian tersebut, janganlah bertindak begitu. Tapi kalau bandingkan dengan rekod menteri itu, dia pun ada rekod-rekod yang agak tidak sihat. Jadi bila dia tengok ketua pengarah tidak ikut dia terus
ambil satu tindakan untuk menurunkan pangkat ataupun dikatakan memecat yang terbaru dapat surat. Saya dapat surat ni. Basah surat tamat. Okey, terima kasih Puan Yang Dipertua, saya minta menyokong ucapan Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertua Agong pada kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pendang. Ahli-ahli yang berhormat, bersyarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 28 Februari 2024.